Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu semua sihat dan bersedia untuk belajar matematik pada hari ini. Baik, pada hari Isnin yang lepas, kita telah pun belajar tajuk bahagi wang dan saya harap kamu semua faham macam mana nak selesaikan operasi bahagi dalam tajuk wang. Okey, hari ini kita masuk subtopik yang baru iaitu kenal mata wang. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu, buku teks matematik tahun 3, jilid 2, muka surat 14 dan kamu akan jumpa tajuk kenali mata wang seperti yang saya paparkan dalam paparan saya ini. Okey. Apa itu mata wang? Okey, mata wang ialah nama untuk nilai wang di sesebuah negara. Okey, ini adalah negara ASEAN. Yang saya tunjukkan ini ialah negara ASEAN. Okey, yang negara ASEAN. Okey, yang pertama, negara Laos. Okey, saya bulatkan negara Laos. Okey, kamu boleh nampak dekat dalam peta bulatan ni. Okey, kamu boleh nampak negara Laos. Okey, negara Laos. Okey, negara Laos. Negara Laos mempunyai mata wang yang dikenali sebagai kip. Okey. Nah, kip merupakan mata wang bagi negara Laos. Seterusnya, negara Myanmar. Okey, saya bulatkan negara Myanmar. Myanmar, mata wang dia dikenali sebagai Yat. Okey, saya tandakan right dekat Yat. Nampak kat sini. Seterusnya, Thailand. Okey, Thailand di bawah Laos. Okey, mata wang bagi negara Thailand ialah Baht. Okey, inilah mata wang bagi negara Thailand. Seterusnya ialah Malaysia. Okey, negara kita sendiri, Malaysia. Okey, nampak kat bawah ni Malaysia yang saya bulatkan ni. Okey, apa mata wang bagi negara Malaysia? Ya, ringgit. Sebab itu kita sebut RM2, RM4. Itulah mata wang. Malaysia kita panggil ringgit. Seterusnya, Singapura. Okey, Singapura mata wang dia ialah dolar. Alright. Kenali sebagai dolar. Seterusnya, dekat bahagian bawah sekali ni ialah Indonesia. Okey, Indonesia kita panggil mata wang dia ialah rupiah. Okey, sambil kamu dengar video saya, kamu boleh buka buku teks kamu. Seterusnya, Brunei. Okey, negara jiran kita, Brunei. Ia juga dikenali sebagai dolar. Sama seperti Singapura. Okey, naik atas balik. Filipina. Okey, Filipina, mata wang dia dikenali sebagai peso. Alright, peso. Dan apa lagi yang belum kat sini? Vietnam. Vietnam, mata wang dia kita panggil dong. Okey, dong. Seterusnya, Kemboja. Kemboja kita panggil riel. Okey, riel. Okey, ini merupakan negara-negara ASEAN. Okey, tengok kat bawah sikit, muka surat seterusnya. Negara lain. Okey, ini muka surat 15. Ini merupakan mata wang bagi negara lain. Yang kita bincangkan tadi ialah negara ASEAN sahaja. Ini negara lain. Negara apa? Jom kita tengok. Okey, Amerika Syarikat. Okey, tengok saya gariskan ni. Amerika Syarikat. Mata wang dia dolar. Dolar sama macam Singapura dan Brunei tadi. Seterusnya Great Britain. Great Britain dipanggil pound. Okey. Seterusnya Australia. Australia juga dikenali dolar. Sama seperti Amerika Syarikat. Seterusnya Arab Saudi. Arab Saudi kita panggil rial. Dan yang terakhir ialah Jepun. Jepun kita panggil mata wang dia ialah yen. Okey, dekat bawah ni ada soalan. Apakah mata wang bagi negara berikut? Okay, cuba kita jawab. Malaysia. Apa mata wang bagi negara Malaysia? Ya,
ringgit. Okey, mata wang bagi negara Malaysia ialah ring. Okey, cikgu tulis kat sini. Ringgit. Okey. Seterusnya, Filipina. Apa Filipina tadi? Okey, kita tengok kat atas. Filipina, mana Filipina? Okey, Filipina kita panggil apa? Ya, peso. So, jawapan untuk kat sini, untuk Filipina ialah peso. Okey. Seterusnya, soalan C, Brunei. Okey, apa mata wang bagi negara Brunei? Siapa ingat tadi? Brunei ialah dolar. Sama macam Singapura tadi kan cikgu beritahu. Okey, seterusnya. Myanmar. Myanmar apa? Okey, kalau tak ingat, kita tengok atas. Okey, Myanmar. Mana Myanmar? Okey, Myanmar dikenali sebagai Yat. Okey, kat depan tu tak bunyi. Okey. Okey, mata wang bagi Myanmar ialah Yat. Alright. Ini jawapan je kan? Okey. Okey, ini lengkapkan. Okey, kamu boleh cuba jawab sendiri nanti. Okey, tak perlu salin dalam buku pun. Jawab spontan sahaja. Okey. Yang ketiga. Apa nama negara bagi wang di bawah? Okey, cuba kita tengok yang ni. Okey, yang saya bulatkan ni. Apa negara, duit negara mana agak-agak ni? Siapa boleh teka? Kita tengok kat atas ni. Yang mana sama? Cuba cari. Yang ni kan? Yang negara mana ni? Negara Brunei. So, ini ialah duit bagi negara Brunei. Okey. Yang ni tak perlu buat dalam buku pun. Kamu boleh cuba jawab secara spontan sahaja. Okey. Habis dah mata wang. Sekarang kita tengok nilai mata wang. Okey. Tadi kita belajar pasal nama mata wang kan bagi setiap negara. Sekarang kita tengok nilai. Okey, nilainya berbeza-beza. Contohlah saya ambil satu. Singapura. Singapura mata wang dia dolar. Okey, kita ambil contoh satu Singapura mata wang dia dolar. Okey, nilai mata wang berbanding dengan RM1 dengan RM1. Okey, 34 sen. Okey, maksud dia apa kat sini? Maksud dia ialah duit RM1 kita RM1. Okey, RM1. Okey, RM1 duit Malaysia sama dengan 0.34 dolar. Tu dia punya persamaan dia. Maknanya kalau kita tukar duit RM1, kita akan dapat 0.34 dolar sahaja. Kita tak dapat 1 dolar. Sama juga macam Thailand. Okey, kalau kita tukar duit Thailand kita panggil baht. Okey, 8.22 baht. So, kalau kita tukar RM1, kita akan dapat 8.22 baht. Okey, sama juga macam yang lain ni. Kamu boleh tengok nanti. Okey, boleh baca perbualan ni. Contohnya apa dia cakap. Okey, yang saya bulatkan ni. Okey, yang saya bulatkan ni kita fokuskan kat sini Okey, 0.34 dolar sama dengan RM1. Tu maksud dia. Okey, lollipop. Okey, yang ni pula. Lollipop ini berharga RM1. Okey, kalau duit Malaysia, kita panggil RM1. Kalau duit dolar, kita panggil $0.34 dolar yang saya tunjukkan. Okey, kalau rupiah pula, RM3,551.59. Okey. Okey, habis dah pasal nilai wang, habis dah pasal mata wang. Sekarang kita tengok celik wang. Okey, apa keperluan dan kehendak? Okey, kita gunakan wang tu untuk apa? Untuk beli barang kan? So, untuk beli keperluan. Juga untuk beli kehendak. Okey, apa beza keperluan dan kehendak? Okey, kalau ada wang, kita boleh beli keperluan kita. Okey, ini keperluan.
Okay, keperluan kita sebagai seorang manusia. Kita mesti ada tempat tinggal, rumah lah. Kan? Kita mesti ada makanan. Dan kita mesti ada pakaian. Keperluan ni benda yang wajib yang kita ada. Kalau tak ada rumah, kat mana kita nak tinggal? Tak boleh lah kan? Kita kena ada rumah. Kita kena ada makanan, minuman untuk teruskan kehidupan kita. Kita kena ada pakaian untuk dipakai. Itulah keperluan. Benda yang memang wajib ada untuk setiap orang. Itu keperluan. Okey, berbeza dengan kehendak. Kita tengok kehendak kat bawah. Okey, kehendak ialah benda yang kalau ada menyebabkan kehidupan kita lebih selesa. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, kita akan rasa lebih selesa. Hidup kita akan lebih berkualiti. Contohnya mainan. Ni yang kamu suka kan, mainan. Okey, mainan ni bukan keperluan. Okey, kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, kita akan rasa seronok. Kita akan rasa happy lah kan, gembira. Kita akan rasa ceria. Lagi? Aiskrim dengan coklat. Aiskrim dengan coklat ni pun kehendak. Tadi cikgu kata makanan. Makanan tu keperluan ya. Keperluan, makanan merupakan keperluan. Contohnya nasi, air kan. Tapi kalau kita dapat nak beli aiskrim, nak beli coklat, tu ialah kehendak. Benda makanan tu ialah kehendak. Kehendak kita. Kalau tak dapat aiskrim, kita dapat nasi. Pun dah memadai kan. Kehendak ni macam benda yang ekstra lah. Benda yang lebih yang kamu akan dapat. Kalau tak ada pun tak apa. Contoh aiskrim. Tak ada pun tak apa. Yang penting ada nasi. Kan? Contoh kebab nasi tu ialah keperluan. Okey. Ni contoh juga lain lagi. Kamu boleh tengok. Okey. Kita baca kat sini. Okey. Keperluan. Keperluan mesti dimiliki. Okey. Supaya dapat terus hidup. Tu keperluan. Mesti kena ada. Macam tu rumah, tempat tinggal tadi yang kat atas tadi kan. Okey, kehendak pula menjadikan hidup kita lebih selesa dan berkualiti. Kehendak ni lebih kepada keinginan kamu lah. Keinginan kamu. Apa yang kamu nak kan. Okey. Seterusnya, menyimpan dan melabur wang. Okey, walaupun kita ada duit, kita ada contohlah rezeki kamu banyak kan. Kamu ada lebihan duit. Jadi kita kena pandai menggunakan duit yang kita ada. Menggunakan wang yang kita ada. Dengan menyimpan, menabung untuk masa hadapan. Okey, kita baca perbualan ni. Okey. Dia cakap apa ni? Ibu. Okey, baca yang saya bulatkan ni. Ibu, kita perlu menyimpan wang. Okey. Ibu ni cakap apa? Ya, wang itu berguna untuk kamu melanjutkan pelajaran. Okey, ayah dia cakap apa? Hidup kita akan lebih selesa pada masa hadapan. Kita kena beringatlah. Okey, sekarang kita ada banyak duit. Okey, tapi kita tak tahu masa akan datang macam mana keadaan kita. Jadi duit yang kita ada sekarang, janganlah kita habiskan, janganlah kita bazirkan dengan perkara yang tak berfaedah. Jadi kita kena ingat masa akan datang. Okey, derma kepada mangsa banjir. Okey, ni salah satu contoh juga macam mana kita nak menggunakan wang kita yang lebih tu kan. Selain daripada menyimpan, menabung tadi, kita boleh juga bantu orang-orang yang kurang bernasib baik. Okey. Ini pun amalan yang baik. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, saya ulang balik apa yang kita belajar hari ini. Okey. Okey, yang pertama yang kat atas tadi kita belajar pasal mata wang. Okey, seterusnya kita belajar pasal nilai wang. Seterusnya kita belajar pasal keperluan dan kehendak. Apa barang keperluan, apa barang kehendak. Seterusnya kita belajar pasal macam mana kita nak menyimpan, menggunakan wang kita dengan baik. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, nanti kamu jawab
dalam buku aktiviti kamu. Okey, dalam buku aktiviti kamu yang berwarna jingga tu, kamu buka muka surat muka surat 85, 86 dan 87. Ada 3 muka surat dalam buku aktiviti, 86, 85 dan 87. Siapkan tugasan dalam buku aktiviti. Okey, itu saja. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.